Malaysia hanyalah sebuah persinggahan dalam hidupku. Sekurang-kurangnya, itulah yang aku fikirkan selama ini. Namaku Lin Suin, seorang pramugari China Airlines selama 8 tahun. Rakan-rakan sekerjaku memanggilku Ratu Ais. Mengapa? Kerana aku telah menjejakkan kaki di 25 buah negara, tetapi tidak pernah sekalipun terpesona dengan makanan di mana-mana tempat. Aku tidak pernah menitiskan air mata melihat mana-mana pemandangan. Tembok besar China hanyalah timbunan batu bata lama. Kota larangan di Beijing hanyalah seni bina kuno. Debun di Shanghai hanyalah sekumpulan bangunan di tepi sungai. Bagiku, semua tempat di dunia ini sama sahaja. Ia hanyalah tempat kerja. Pasportku dipenuhi dengan cop dari pelbagai negara. Tetapi di dalam hatiku, tidak pernah ada ruang untuk mana-mana negara. Aku bangga dengan sikap dinginku ini. Pada pandanganku, menunjukkan emosi yang rapuh semasa dalam perjalanan adalah tanda kelemahan. Suin, kali ini kita ke Malaysia, tempat yang ada menara berkembar Petronas dan nasi lemak, jerit Xiao Mei, seorang pramugari baru, dengan teruja. Aku membelek manual penerbangan tanpa mengangkat muka. Hanyalah sebuah negara di selatan China. Sekadar persinggahan semalaman, kemudian kita terbang lagi. Mata Xiao Mei membulat. Kak Suya, kakak ni betul-betul macam robot, ya? Di kalangan rakan sekerja, ada jenaka yang mengatakan aku adalah robot yang chip emosinya telah rosak. Tidak lucu langsung. Semasa menyiapkan kabin, televisyen di dalam pesawat sedang menayangkan sebuah filem tempatan. Ia adalah babak seorang pahlawan Melayu silam bertarung dengan makhluk mitos di tepi pantai. Pembantu juru terbang mengeluh dan berkata, "Filem Malaysia memang hebat, kan? Pernah menang anugerah antarabangsa. Filem tetaplah filem," aku mengangkat bahu. Lagipun, tempat yang kami tuju hanyalah lapangan terbang dan hotel. Ketika pesawat berlepas dari Shanghai, penumpang di sebelahku sedang tekun membaca buku panduan pelancongan Malaysia. Aku tersenyum sinis dalam hati. Pelancong-pelancong ini sungguh naif. Semua negara lebih kurang sama sahaja. "Sui, betulkah kamu tidak pernah terkesan dengan mana-mana negara?" tanya Wang Jie, ketua pramugari, sambil menghulurkan secawan kopi. "Semua lapangan terbang sama sahaja. Landasan, kedai bebas cukai, pemeriksaan imigresen. Selama 8 tahun ini, itulah sahaja yang saya lihat." Jawapanku sentiasa dingin dan formal. Aku duduk di kerusi berhampiran pintu kecemasan, memandang keluar tingkap. Sepanjang penerbangan 4 jam itu, aku membaca sebuah novel klasik Cina. Watak-watak di dalam buku lebih jujur dan mudah difahami berbanding manusia di dunia nyata. Tiba-tiba, pengumuman di dalam pesawat berkumandang. Pesawat akan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Waktu tempatan ialah 2 petang. Aku mengeluh dan menutup buku. Satu lagi senarai tugas muncul di fikiran. Daftar masuk hotel, mandi, tidur, daftar keluar, dan terbang lagi. Hidupku seperti bagasi yang berputar di tali sawat. Pesawat bergegar sedikit ketika mendarat. Malaysia yang kelihatan di luar tingkap hanyalah sebuah lagi bandar besar. Setelah semua penumpang turun, kami mengemas barang-barang kami. "Suin, saya dengar Kuala Lumpur selamat pada waktu malam. Saya nak keluar berjalan-jalan," kata Xiao Mei dengan teruja. "Gila. Esok kita ada penerbangan awal pagi," aku menggelengkan kepala. Tetapi pada saat itu, satu sudut di hatiku terasa aneh. Apa yang istimewa sangat tentang Malaysia? Aku bertanya pada diri sendiri. Entah kenapa, kali ini timbul rasa ingin tahu. Sudah tentu, aku tidak akan mengakuinya. Jika aku tewas pada rasa ingin tahu, kebanggaan sebagai Ratu Ais yang dibina selama 8 tahun akan runtuh. Sebaik sahaja melangkah turun dari pesawat, aku tidak tahu bahawa tempat yang kuanggap sebagai persinggahan ini akan mengubah hidupku sepenuhnya. Malaysia akan menjadi cop ke-26 dalam pasportku dan akan menjadi negara pertama yang mendapat tempat di hatiku. Pada masa itu, aku tidak pernah menjangkakannya. Sebaik sahaja melangkah masuk ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Klia, mataku terbeliak. Ini lapangan terbang? Seni bina yang seolah-olah datang dari masa depan terpapar di hadapanku. Lantai yang digilap berkilat, siling yang tinggi dan lapang, dan yang paling penting, ramai sekali orang. Ini lapangan terbang sebuah negara kecil? Aku bergumam tanpa sedar. Xiao Mei mengeluarkan teleponnya untuk mengambil gambar. "Sui, tengok itu.
Ada robot perkhidmatan. Seekor robot berwarna perak sedang menunjukkan arah kepada pelancong. Ia adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan di lapangan terbang Shanghai. Walaupun aku berpura-pura tidak peduli, sejujurnya hatiku sangat kagum. Dalam perjalanan ke counter immigration, sistem pengendalian bagasi automatik menarik perhatianku. Bagasi-bagasi bertukar arah dengan sendirinya di atas tali sawat. Di China, kebanyakannya masih menggunakan tenaga manusia. Tempat ini sedikit berbeza, aku terlepas cakap. Apabila tiba di kaunter, seorang pegawai bertanya dalam bahasa Inggris, apakah jadual perjalanan Anda? Berlepas esok pagi, jawabku dengan nada tegas. Tetapi kemudian, pegawai itu menyapaku dalam bahasa Mandarin, Ni hao, Lin xiaojie, ni hello, Lin xiaojie, hello, Cik Lin. Aku terkejut dan merenungnya. Bagaimana dia tahu namaku? Dan dia boleh berbahasa Cina? Pegawai itu tersenyum dan menjelaskan, kami menerima maklumat kru penerbangan antarabangsa lebih awal. Selamat datang ke Malaysia. Aku tidak faham situasi ini. Sepanjang 25 negara yang pernah aku lawati, aku tidak pernah menerima sambutan seperti ini. Kebanyakannya hanya akan berkata seterusnya dan mengecop pasport. Selepas keluar dari balai ketibaan, aku singgah ke tandas. Kebersihan adalah perkara asas, tetapi di sinki terdapat lotion tangan percuma untuk digunakan. Seorang makcik pembersih sedang mengemop lantai. Tiba-tiba, seorang lelaki yang lalu di situ mengangguk kepadanya dan berkata, "Terima kasih, makcik," sambil tersenyum sedikit. Aku terhenti. Di China, pekerja pembersihan dianggap seperti halimunan. Mengapa lelaki ini menyapanya? Yang lebih mengejutkan, makcik itu tersenyum gembira dan membalas, "Sama-sama, selamat jalan ya." Pemandangan itu kelihatan begitu semula jadi sehinggakan aku berasa aneh, seperti sedang menonton babak dalam filem. Semasa menunggu bas ulang-alik hotel, orang ramai beratur dengan tertib. Tiada siapa yang memberi arahan, tetapi semua orang secara semula jadi mematuhi peraturan. Jika di Shanghai, semua orang pasti akan berebut-rebut untuk naik. "Orang di sini pelik," kataku kepada Xiao Mei. Ratu Ais sudah mula cair, Xiao Mei ketawa kecil. Apabila naik ke bas, pemandu bas berkata dia akan membantu kami mengangkat bagasi, juga dalam bahasa Mandarin. "Terima kasih, tapi kami boleh angkat sendiri." Aku menolak secara naluri. Tetapi pemandu itu tersenyum dan menjawab, "Ini tugas saya, Cik." Pada saat itu, aku keliru. Mengapa orang di negara kecil ini begitu baik hati? Adakah mereka mempunyai niat tersembunyi? Dalam perjalanan ke hotel, pemandangan Kuala Lumpur terbentang di luar tingkap. Bangunan pencakar langit, papan tanda neon yang terang benderang, dan jalan raya yang bersih. Dan yang paling penting, riak wajah orang ramai kelihatan ceria. Ini hanyalah sebuah persinggahan, aku berkata pada diri sendiri. Tetapi di dalam hatiku, satu perubahan kecil mula berlaku. Hati Ratu Ais mula retak. Setibanya di hotel dan selesai mendaftar masuk, bilik yang kami dapat lebih luas dan bersih daripada biasa. Dari luar tingkap, pusat bandar Kuala Lumpur kelihatan dengan jelas. Motosikal-motosikal sibuk bergerak di antara bangunan-bangunan tinggi, papan-papan tanda kedai yang padat, dan di kejauhan, bayangan menara-menara lain. Bandar ini mempunyai rentak kehidupan yang istimewa, sangat berbeza dengan kesibukan Shanghai. Di dalam bilik, terdapat uncang teh tarik untuk dicuba. Aroma wangi dan rasa manis berkrimnya mengejutkanku. Di China, bilik hotel selalunya hanya menyediakan teh oolong. Perincian kecil ini membuatku terkejut. Xiao Mei telah selesai menukar pakaian dan mendesak untuk keluar. "Saya betul-betul nak keluar, tengok Bukit Bintang." Katanya itu, syurga membeli belah. Lagipun, ada banyak makanan ringan. "Kita janji akan balik sebelum waktu penerbangan," rayunya, matanya bersinar-sinar. Biasanya aku akan menolak dengan tegas. Tetapi entah kenapa, kali ini aku berkata, "Nak pergi sama-sama." Kata-kata itu mengejutkan diriku sendiri. Selama 8 tahun, aku tidak pernah keluar meneroka di mana-mana tempat aku bekerja. Bilik hotel adalah duniaku. Betul ke? Ratu Ais dah cair. Xiao Mei bertepuk tangan kerana terkejut. 1 jam kemudian, kami turun ke lobi hotel. Musik instrumental yang lembut dimainkan dan terhidu aroma bunga-bungaan yang harum. Di kaunter penyambut tetamu,
seorang wanita muda dalam persalinan baju kurung yang anggun tersenyum mesra. Senyumannya kelihatan tulus. "Cik berdua nak ke mana?" dia bertanya. "Bukit Bintang," jawab Xiao Mei. Pekerja itu mengambil sekeping peta berwarna-warni dan menerangkan laluan LRT dalam bahasa Mandarin dengan terperinci. "Turun di stesen ini, kemudian jalan sikit dah sampai. Kalau guna kad touch 'n go ni, ada diskaun untuk pelancong. Jangan lupa sentuh kad di mesin biru, ya." Dia juga melukiskan peta ringkas untuk kami, siap menandakan beberapa tempat menarik di sepanjang jalan. "Terima kasih banyak-banyak," kataku sambil tersenyum malu. Di China, jarang sekali pekerja hotel akan begitu prihatin membantu tetamu. Kebaikan orang ramai membuatku berasa curiga. Adakah mereka mengharapkan tip, tetapi pandangan matanya yang tulus menggoyahkan keraguanku. LRT itu sangat bersih. Tiada sampah di lantai. Orang ramai senyap, menunduk melihat telefon bimbit atau membaca buku. Tiada siapa yang membuat bising. Apabila tiba di Bukit Bintang, jalan-jalan dipenuhi dengan kehidupan. Kedai-kedai kosmetik, butik pakaian, dan restoran berderet-deret. Xiao Mei tidak henti-henti menjerit. "Wow, dia masuk ke kedai itu, keluar dari kedai ini. Aku hanya berniat untuk melihat-lihat sahaja." Tetapi setiap pekerja kedai tersenyum dan menyapa dengan mesra yang membuatku berasa aneh. Di China, aku sering berhadapan dengan sikap acuh tak acuh. Apabila masuk ke sebuah kedai kosmetik, seorang pekerja datang bertanya, "Datang dari negara mana?" "China," jawabku. Tiba-tiba, dia berkata dalam bahasa Mandarin, "Ni hao, huaing guanglin ni ho, huaing guanlin, hello, selamat datang." Dia juga mencadangkan produk-produk yang popular di kalangan orang Cina. Bagaimana dia tahu semua ini? Sungguh mengagumkan. Sambil berjalan di jalanan, perutku terasa lapar. Ketika sedang mencari tempat makan, aku melihat seorang makcik sedang mengutip sampah di tepi jalan. Tiba-tiba, seorang pelajar lelaki yang lalu di situ berhenti dan mengangguk kepadanya. "Terima kasih, makcik," katanya sambil tersenyum. Aku berdiri kaku di situ. Aku pernah melihat pemandangan yang serupa di lapangan terbang. Ini bermakna ia bukan satu kebetulan. Makcik itu tersenyum gembira. "Dah habis kelas, nak?" "Nak pergi tuition, makcik," jawab pelajar itu. Pemandangan itu membuatku sangat keliru. Pemandangan yang mustahil dilihat di China. Di sana, pekerja pembersihan adalah pekerja pembersihan. Tetapi di sini, orang ramai menyapa mereka, malah berbual. "Xiao Mei, tadi nampak tak? Pelik kan?" tanyaku. "Apa dia?" Xiao Mei menelengkan kepalanya, tangannya penuh dengan beg membeli belah. "Pelajar tu," tegur makcik pembersih. "Di China, tak mungkin terfikir pun." Xiao Mei berfikir sejenak, kemudian berkata, "Betul juga, ya. Di negara kita, pekerja pembersihan dianggap seperti halimunan." Pada saat itu, hatiku terasa pedih. Sapaan ringkas yang kulihat di negara ini mampu memberi kesan yang begitu mendalam kepadaku. Ia bukan sekadar kesopanan biasa, tetapi perbezaan dalam cara melayan sesama manusia. Apabila duduk di sebuah restoran, fikiranku masih dipenuhi dengan imej tadi. "Terima kasih." Ia hanyalah ucapan ringkas, tetapi di sebaliknya tersirat rasa hormat dan penghargaan. Selama ini, aku telah ke 25 buah negara. Aku hanya mengambil berat tentang bangunan, makanan, dan pemandangan. Tetapi perkara yang paling penting, aku tidak pernah perasan bagaimana orang melayan antara satu sama lain. Hati Ratu Ais mula retak dengan lebih parah sejak saat itu. Walaupun masih tidak sedar, Malaysia telah ditakdirkan untuk menjadi bukan sekadar persinggahan dalam hidupku, tetapi titik perubahan. Sambil melihat menu di restoran, aku masih tidak dapat melupakan pemandangan tadi. Xiao Mei menunjuk ke arah menu dan berkata, "Nasi lemak di sini sangat terkenal. Nak cuba?" Fikiranku bercelaru, tetapi aku mengangguk. Seorang pelayan datang mengambil pesanan. Yang anehnya, apabila pelayan itu tahu kami orang asing, dia menerangkan menu dalam bahasa Inggris dengan sabar. Di China, jika tidak boleh berbahasa Cina, selalunya akan diabaikan. Apabila makanan tiba, pelayan itu mula menunjukkan cara memakannya. "Ini dipanggil nasi lemak. Kena gaulkan sambal ni dengan nasi, ikan bilis dan kacang macam ni," dia menunjukkan sambil tersenyum. Aku mengikutinya dengan kekok.
Rasa yang harmoni di dalam mulut membuatku terkejut. Pelayan itu masih berdiri di sebelah kami dan terus menerangkan budaya makanan Malaysia. Di sini, layanan semasa makan memang kena macam ni ke? Tanyaku. Sudah tentu. Tetamu ibarat keluarga kami. Jawapan itu begitu semula jadi sehinggakan aku semakin kagum. Selesai makan, semasa hendak membayar, aku menghulurkan kad kredit. Pelayan itu berkata, "Orang asing, ya? Saya bagi diskaun 10%. Kenapa?" Tanyaku dengan heran. "Sebab berterima kasih sudi datang melawat negara kami." Jawapan ikhlas pelayan itu membuatku terdiam. Apabila keluar ke jalan, tiba-tiba hujan mula turun. Kami tiada payung dan tidak tahu hendak berbuat apa. Tiba-tiba, seorang pekerja dari kedai sebelah berlari keluar sambil menghulurkan payung. "Tak apa, pakailah. Ini payung kedai. Dah guna nanti, letak saja di mana-mana." Aku memandangnya dengan tidak percaya. "Betul ke tak apa? Tak perlu bayar deposit?" Pekerja itu menggeleng sambil tersenyum. "Ini Malaysia, Kak. Jangan risau." Sambil berjalan di bawah payung, aku berkata kepada Xiao Mei, "Orang negara ni memang pelik. Kenapa baik sangat?" "Betul. Baik sampai rasa curiga, dia juga bersetuju." Dalam perjalanan pulang, kami melihat seorang lelaki tua sedang membawa barang berat menaiki tangga. Yang mengagumkan, beberapa orang remaja yang berada di situ segera berlari untuk membantunya tanpa disuruh. "Tengok tu, jadi lagi," Xiao Mei menunjuk. "Kalau di China, orang mesti buat tak nampak je." Aku memandang pemandangan itu dalam diam, hatiku terasa pedih sekali lagi. Keprihatinan kecil antara manusia, mengapa ia boleh membuatku terharu sehingga ingin menangis. Di dalam LRT dalam perjalanan pulang ke hotel, seorang wanita hamil naik. Tiba-tiba, beberapa orang bangun untuk memberinya tempat duduk. Di China, kebanyakannya akan berpura-pura tidak nampak. Apabila tiba di hotel, aku berbaring sambil memandang siling dan berfikir apa yang berbeza dengan negara ini, bukan sekadar kebaikan biasa, tetapi cara mereka menghormati antara satu sama lain sangat berbeza. Di katil sebelah, Xiao Mei berkata, "Esok dah nak terbang pagi. Rasa sayang pula. Nak datang lagi." Aku tidak menjawab. Tetapi dalam hati aku juga berfikir perkara yang sama. Aku telah menaiki pesawat lebih daripada 300 kali, tetapi ini kali pertama aku berasa tidak mahu meninggalkan sesebuah negara. Malam itu, aku bermimpi aku berada di dalam kereta api bawah tanah di Shanghai. Orang di sekelilingku hanya sibuk dengan urusan masing-masing, tiada siapa yang berpandangan, tetapi di sebelahku, ada seorang rakyat Malaysia duduk. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Apabila membuka mata, aku merasakan ada sesuatu yang mengalir di pipiku. Apabila disentuh, ia adalah air mata. Air mata hangat yang mengalir di pipi Ratu Ais. Ini mungkin majis yang diberikan oleh negara bernama Malaysia. Keesokan paginya, apabila melihat keluar tingkap, Kuala Lumpur bersinar di bawah cahaya matahari. Hari ini adalah hari untuk pulang, tetapi aku berasa badanku sangat berat. Aku telah ke 25 buah negara. Tetapi ini kali pertama aku tidak mahu pergi. Bukan tidak mahu pergi, tetapi aku tertanya-tanya dari mana datangnya perasaan ini. Aku selalu fikir aku seorang yang tidak beremosi, bekerja seperti mesin. Tetapi pengalaman semalam telah menyebabkan perubahan halus di dalam diriku. "Sui, dah bangun, jom sarapan," panggil Xiao Mei dengan ceria. Di dalam lift menuju ke restoran hotel, imej-imej semalam masih berlegar di kepalaku. Pelajar yang menyapa makcik pembersih, remaja yang membantu orang tua, pekerja kedai yang meminjamkan payung. Apa sebenarnya yang berbeza dengan negara ini? Bufet sarapan pagi menyediakan hidangan Malaysia dan Barat. Di sudut makanan Malaysia, terhidu aroma yang istimewa. Ada lauk pauk yang aku tidak kenali, dimsum dalam pengukus buluh, dan bubur yang wangi. Xiao Mei dengan berani memilih makanan Malaysia, tetapi aku tetap memilih roti bakar dan telur seperti biasa. Konservatif adalah sifatku. Aku tidak pernah mengambil risiko, tidak pernah mencuba sesuatu yang baru. "Suin, cubalah siomay ni. Panas-panas sedap," cadang Xiao Mei. Aku memandang siomay putih kecil itu. Di dalamnya kelihatan seperti ada sup. Aku mengambil sebiji untuk dicuba dengan teraga agak. Rasanya sedap di luar jangkaan. Kulitnya nipis, isinya lembut, supnya wangi dan manis. Sangat berbeza dengan makanan Cina.
Aku pun makan beberapa biji lagi. Ini kali pertama dalam 8 tahun aku mencuba makanan tempatan semasa sarapan di hotel. Selesai makan, kami pergi mendaftar keluar di lobi. Tiba-tiba, seorang pekerja memaklumkan, penerbangan ke Shanghai ditunda selama 4 jam. Jantungku berdegup kencang. Bukan kerana bimbang penerbangan tertunda, tetapi kerana teruja yang tidak dijangka. 4 jam. Aku boleh mengenali bandar ini dengan lebih mendalam lagi. Jangan risau. Kami ada menyediakan lawatan bandar percuma. Lawatan Kuala Lumpur selama 2 jam. Macam mana? Betul ke? Tanya Xiao Mei, matanya bersinar. Ya. Kami tidak mahu tetamu kami berasa bosan. Kami ada pemandu pelancong istimewa yang akan membawa anda ke tempat-tempat paling unik di Malaysia, jawab pekerja itu sambil tersenyum dan menghulurkan brosur pelancongan yang cantik. Jika di China, mereka mungkin hanya akan berkata, "Maaf, sila tunggu sebentar." Kesulitan tetamu tidak pernah menjadi tanggungjawab mereka. Tetapi di sini, mereka menawarkan lawatan percuma. Sungguh mengejutkan. 30 minit kemudian, kami sudah berada di dalam sebuah bas mini untuk melawat pusat bandar Kuala Lumpur. Bas itu sangat baru. Tempat duduknya selesa. Air mineral sejuk dan tisu basah juga disediakan. Pemandu pelancong kami adalah seorang lelaki pertengahan umur bernama Encik Rahman, memakai uniform yang kemas dengan senyuman mesra. Dia menceritakan sejarah dan budaya Kuala Lumpur dalam bahasa Mandarin yang sangat fasih, lebih baik daripada sesetengah orang Cina yang aku kenali. Encik pandai berbahasa Cina, kataku. Saya belajar khusus untuk tetamu dari Cina. Saya sangat suka sastra dan muzik negara anda. Li Bai dan Du Fu adalah penyair kegemaran saya. Jawapannya membuatku terkejut sekali lagi. Orang di negara ini begitu terbuka dan ingin tahu tentang dunia luar. Semasa lawatan, kami singgah di sebuah restoran kecil. Kedai itu tidak besar, tetapi dihias dengan mesra, penuh dengan suasana Malaysia. Lampu-lampu tanglung, meja dan kerusi kayu, serta lukisan batik menghiasi dinding. Di sini, kita akan mencuba ayam goreng berempah, snack terkenal di Malaysia. Pemilik kedai ini adalah generasi ketiga. Perniagaan ini sudah berusia 50 tahun, jelas Encik Rahman. Ayam goreng yang garing keemasan dihidangkan, ditaburi dengan rempah ratus istimewa. Xiao Mei tidak teragak-agak untuk mencubanya dahulu. Wow, wangi dan rangup, jeritnya, matanya terbeliak. Aku mencubanya dengan berhati-hati. Di luar rangup, di dalam lembut. Isi ayamnya berjus, rempahnya wangi, rasanya sangat berbeza dengan ayam goreng di China. Ia mempunyai pelbagai dimensi rasa yang membuatku tidak tahan untuk makan sekeping lagi. Makcik pemilik kedai melihat reaksi kami dan segera menghidangkan teh ais. Orang luar makan ayam goreng pertama kali mungkin rasa muak sikit. Minum teh ais ni boleh bantu. Ini minuman paling terkenal di Malaysia. Yang lebih mengagumkan, makcik itu juga menyediakan versi ayam goreng yang kurang pedas khas untuk kami. Malah, dia memberikan semangkuk kecil cendol secara percuma. Kenapa buat macam ni? Tanya aku hairan. Sebab nak bagi kamu berdua suka makanan Malaysia. Balik nanti dengan kenangan manis tentang negara kami. Itu dah cukup buat makcik gembira. Makcik itu tersenyum gembira, kedutan di sekeliling matanya jelas kelihatan, tetapi senyumannya begitu hangat. Pada saat itu, hatiku terasa hangat. Ini bukan sekadar kebaikan biasa, tetapi keprihatinan yang datang dari hati. Aku tidak pernah melihat sesiapa yang berusaha sebegini rupa untuk membuat orang lain menyukai makanan mereka. Di China, kebanyakan orang hanya mementingkan keuntungan. Apabila kembali ke bas, aku melihat keluar tingkap dan berfikir, dari manakah datangnya kehangatan orang Malaysia? Mengapa mereka begitu baik dengan orang yang tidak dikenali? Malaysia pernah melalui banyak kesusahan. Pernah ada peperangan dan kemiskinan. Jadi, orang ramai saling membantu untuk terus hidup. Tradisi gotong royong ini diwarisi sehingga ke hari ini, jelas Encik Rahman. Apabila mendengar kata-kata itu, mataku terasa panas. Memori bersama yang diwarisi menjadi tindakan peribadi. Kerana pernah melalui kesakitan, mereka boleh menjadi lebih lembut. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Xiao Mei berbisik, "Suye, dalam mimpiku pun macam inilah. Tempat di mana orang saling mengambil berat." Aku mengangguk dalam diam. Hati ais Ratu Ais sedang cair. Kehangatan Malaysia sedang mengubahku.
Dalam perjalanan ke lapangan terbang, kami memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di Bandar Kuala Lumpur. Masih ada sedikit masa sebelum penerbangan. Jalan raya bersih, orang ramai lalu lalang. Tengok tu, pasar. Xiao Mei menunjuk. Apabila melangkah masuk ke dalam pasar, suasana yang sibuk dan pelbagai aroma menyambut kami. Ada ikan, sayur, daging, dan makanan yang tidak dikenali tersusun rapi. Pasar di China selalunya gelap dan berbau hapak, tetapi di sini bersih dan teratur. Mari kak, tengok-tengok dulu. Para peniaga menyapa dengan mesra. Xiao Mei berhenti di hadapan sebuah gerai nasi lemak. Yang ini nampak lain dari yang pernah saya makan. Nak cuba? Nanti kenyang sangat, aku cuba menghalang, tetapi dia sudah memesan 2 bungkus. 2. Xiao Mei menunjukkan 2 jari. Seorang makcik mula menyediakan nasi lemak. Nasi santan yang wangi, sambal tumis yang merah menyala, ikan bilis rangup dan telur rebus. Pemandangan itu sangat menyelerakan. Di China, tiada makanan seperti ini. Makcik buat sambal kurang pedas sikit. Ya, kata makcik itu sambil menghulurkan bungkusan kepada kami. Aku mencubanya dengan berani. Wah, aroma wangi memenuhi mulut. Nasi yang lemak, sambal yang sedap. Xiao Mei juga memberikan reaksi yang sama. Sedapnya, kami berkata serentak. Makcik itu melihat reaksi kami dan tersenyum gembira. Suka ya? Nanti makcik tambah lauk rendang sikit, makan sekali lagi sedap. Tetapi perkara yang lebih mengejutkan berlaku. Makcik itu mula menyediakan sebungkus lagi nasi lemak. Yang ni, makcik letak sambal sotong special. Makcik nak kamu berdua rasa keenakan sebenar Malaysia. Kami fikir dia akan mengenakan bayaran tambahan, tetapi tidak. Ia hanyalah niat baik untuk kami menikmati makanan yang lazat. Aku tidak pernah menerima keprihatinan yang begitu tulus. Tak apalah, makcik. Kami dah kenyang, kataku dengan segan. Tak apa, orang luar memang macam ni. Anak makcik dulu masa pergi luar negara pun, mesti susah nak biasa dengan makanan sana. Makcik faham, kata-kata makcik itu membuatku terharu. Nasi lemak yang baru itu memang sedap. Rasa pedas, manis, masin yang seimbang. Makcik itu juga menambah sepotong ayam goreng secara percuma. Sedap kan? Nanti datang lagi negara kami. Ya, dia tersenyum gembira. Selesai makan dan hendak membayar, harganya sangat murah. Jika di China, pasti harganya lebih mahal untuk orang asing. Terlalu murah nih, makcik. Kira lebih sikitlah, kataku. Tetapi makcik itu melambaikan tangannya. Tak apa, lain kali datang lagi cukuplah. Itu lebih baik. Apabila keluar dari pasar, Xiao Mei berkata, orang di sini lebih pentingkan budi bahasa daripada duit. Ya. Aku mengangguk. Ya, negara ini lebih mementingkan manusia daripada kebendaan. Budi bahasa dan keprihatinan adalah asas setiap tindakan mereka. Apabila melihat jam, sudah tiba masanya untuk ke lapangan terbang. Semasa menaiki teksi ke lapangan terbang, pemandangan Kuala Lumpur yang kulihat dari luar tingkap terukir di dalam hatiku. Bangunan-bangunan tinggi, jalan raya yang bersih, dan, yang paling penting, senyuman mesra orang ramai. Teksi itu sangat bersih. Pemandunya menggantung tasbih kecil di cermin pandang belakang. Dia berusia sekitar 50-an, memakai cermin mata, dan kelihatan baik hati. Datang dari mana? Dia bertanya dalam bahasa Inggris yang mudah. China, jawabku. Dia terus menyebut beberapa nama bandar di China. Beijing, Shanghai, Guangzhou. Dia juga menyebut nama beberapa penyanyi Cina. Apabila melihat aku terkejut, dia tersenyum dan berkata, dunia kita satu keluarga, kita semua kawan. Saya pernah tengok filem Cina, suka budaya kamu. Kata-kata itu sangat menyentuh hatiku. Di Cina, pemandu teksi selalunya senyap dan hanya fokus memandu. Tetapi pemandu ini berbual dengan kami seperti kawan. Hati Ratu Ais telah cair sepenuhnya. Dalam perjalanan ke Kelaya, Malaysia yang kulihat melalui tingkap teksi sungguh menakjubkan. Jalan raya yang bersih, lalu lintas yang teratur, dan yang paling penting, riak wajah orang ramai yang ceria. Di China, kebanyakan orang bermuka masam atau kelihatan marah. Di tepi jalan, banyak motosikal, tetapi semua orang mematuhi peraturan lalu lintas. Apabila lampu isyarat merah, semua orang menunggu dengan sabar. Tiada siapa yang membunyikan hon. Pemandangan yang mustahil di Shanghai. Bagaimana rentak hidup orang Malaysia? Tanyaku kepada pemandu itu.
Tak laju, tak lambat. Sedang-sedang saja. Kami percaya, biar lambat asalkan selamat, jawabnya. Kata-kata itu penuh falsafah. Di China, semua orang tergesa-gesa dan kurang sabar. Masih ada sikit masa, kita singgah tengok kawasan ni sekejap, cadang Xiaomei. Pemandu itu terdengar dan berkata, "Saya bawa kamu ke tempat orang tempatan selalu pergi. Bukan tempat pelancongan, tapi kehidupan sebenar orang Malaysia." Apabila turun dari teksi, kami mula berjalan di sebatang jalan berhampiran lapangan terbang. Angin laut bertiup segar. Langit cerah, berbeza dengan langit kelabu di China. Di sini adalah sebuah kawasan perumahan kecil dengan rumah-rumah tradisional dan pangsapuri moden. Jalan-jalannya tidak lebar tetapi sangat bersih. Di tepi jalan, terdapat pokok-pokok tropika yang tidak kukenali namanya tumbuh menghijau. Sambil berjalan, kami melihat seorang nenek sedang menolak troli. Di atas troli itu penuh dengan buah-buahan. Mangga, manggis, durian. Nampaknya dia seorang penjual buah. Troli itu kelihatan sangat berat. Tiba-tiba, semasa membelok, troli itu sengat. Tayarnya tersangkut di tepi jalan, menyebabkan buah-buahan mula bergolek jatuh. Jika di China, kebanyakan orang pasti akan berlalu begitu sahaja. Sejujurnya, aku juga berfikir begitu. Selama 8 tahun, aku sudah terbiasa tidak mempedulikan kesusahan orang yang tidak dikenali. Tetapi perkara yang menakjubkan berlaku. Seorang pelajar sekolah menengah dan seorang pekerja pejabat yang memakai sut yang berada berdekatan segera berlari untuk membantu. Mereka menolong mengutip buah-buahan yang jatuh dan meletakkannya kembali ke atas troli dengan cermat. Kemudian, mereka bersama-sama menolak troli itu kembali ke atas jalan. Tiada siapa yang teragak-agak, tiada siapa yang takut pakaian mereka kotor. "Nenek okey tak?" Mereka bertanya dengan prihatin. Nenek itu kelihatan sedikit terkejut, tetapi segera tersenyum. Dia mengangguk dan mengucapkan terima kasih berulang kali, matanya berkaca-kaca. Yang lebih menakjubkan, selepas membantu, mereka membeli beberapa jenis buah daripada nenek itu sebelum pergi, malah membayar lebih daripada harga pasaran. "Jaga diri baik-baik, Nek," kata salah seorang pelajar itu semasa berlalu pergi. "Tengok tu, Suin," kata Xiaomei dengan terharu, suaranya bergetar. Mereka bukan sahaja tolong, tapi mereka juga fikirkan tentang pendapatan dan maruah nenek tu. Aku memandang pemandangan itu dan mataku terasa panas. New York, Paris, Shanghai. Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti ini di mana-mana bandar besar. Ini bukan sekadar kebaikan biasa. Ini adalah cara hidup yang saling mengambil berat, budaya yang menganggap orang asing seperti keluarga sendiri. Kami berjalan menghampiri dan membeli sebiji mangga setiap seorang. Mangganya sangat manis, manggisnya juga wangi. Nenek itu tersenyum gembira dan memberi kami buah tambahan. "Orang luar, ya? Makanlah banyak-banyak. Buah Malaysia terkenal satu dunia tahu. Berkhasiat pula tu." Lohatnya menunjukkan dia orang tempatan, tetapi pandangannya begitu hangat. Kedutannya dalam, tetapi senyumannya kelihatan lembut. Pada saat itu, aku sedar, negara ini bukan sahaja mempunyai teknologi yang maju, tetapi jiwa rakyatnya yang lebih maju. Jiwa yang saling mengambil berat, jiwa yang sedia membantu orang asing. Itulah kemajuan sebenar Malaysia. Sambil makan buah dan berjalan, seorang datuk tiba-tiba rebah. Dia kelihatan tidak sihat. Tiba-tiba, orang di sekelilingnya segera berlari untuk membantu. Seorang ibu muda segera menelpon ambulans. Yang lain membantu memapah datuk itu ke tempat teduh. Seorang lagi meminta air sejuk dari kedai berdekatan. Malah penunggang motosikal yang lalu lalang juga berhenti dan bertanya jika memerlukan bantuan. "Sabar ya, Pak Cik. Ambulans dah nak sampai." Semua orang cuba menenangkan datuk itu. "Suyin, orang-orang ni macam satu keluarga, kan? Cara mereka jaga satu sama lain," kata Xiaomei dengan kagum. Aku memandang pemandangan itu dalam diam dan sedar serta-merta. Selama 8 tahun, aku hanya melihat bangunan, makanan, dan pemandangan. Tetapi aku tidak pernah melihat wajah sebenar sesebuah negara. Manusia dan hubungan antara manusia, itulah pemandangan yang paling indah di sesuatu tempat. Dalam perjalanan pulang ke lapangan terbang, kami berdua senyap, tenggelam dalam fikiran masing-masing. Sesuatu di dalam hatiku sedang berubah. Tembok ais yang melindungi hatiku selama 8 tahun ini sedang cair sedikit demi sedikit.
Hati dingin, Ratu Ais sedang mencair dengan hangat. Suin, bila balik negara kita nanti, apa yang paling kamu akan rindukan? Tanya Xiaomei. Aku berfikir sejenak dan menjawab, orang-orangnya, senyuman mereka, keprihatinan mereka, dan cara mereka melayan antara satu sama lain. Apabila tiba di lapangan terbang, aku berasa aneh, seperti hendak meninggalkan rumah. Pelik, hanya berada di sini semalaman. Tetapi negara ini memberikan perasaan seperti kampung halaman yang telah lama didiami. Dalam perjalanan ke balai pelepasan, aku menoleh ke belakang untuk kali terakhir dan berfikir, aku mesti kembali lagi. Kali ini, bukan sebagai persinggahan, tetapi untuk benar-benar bertemu. Sebelum menaiki pesawat pulang ke China, aku membeli beberapa cenderahati kecil dari kedai bebas cukai. Rantai kunci berbentuk menara berkembar Petronas. Ini bukan sekadar cenderahati biasa, tetapi bukti sebuah negara yang telah membawa perubahan di dalam hatiku. Di dalam hati Ratu Ais, api kecil yang hangat mula menyala. Api yang diberikan oleh negara bernama Malaysia. Apabila berdiri di hadapan kaunter imigresen, perasaan sayu mula menyelubungi. Hanya berada di sini semalaman, tetapi rasa tidak mahu pergi begitu kuat. Ini kali pertama. Xiaomei juga merasakan perkara yang sama. Dia melihat sekeliling dan mengeluh. Gila, kan? Baru sehari dah jatuh cinta dengan negara ni. Dia tersenyum. Tak gila. Tempat ni memang istimewa, jawabku dengan serius. Selepas melalui pemeriksaan imigresen dan masuk ke zon bebas cukai, masih ada masa sebelum penerbangan. Aku berjalan perlahan-lahan melihat kosmetik tempatan, kraft tangan, dan makanan ringan. Biasanya aku akan berlalu begitu sahaja, tetapi sekarang semuanya kelihatan lebih bermakna. Tengok tu, Suin. Xiaomei menunjuk dengan teruja. Itu bukan makcik nasi lemak semalam ke? Aku melihat ke arah yang ditunjuk dengan terkejut. Memang betul makcik gerai nasi lemak di pasar itu. Dia sedang menarik bagasi bersama seseorang. Makcik, kami berjalan menghampirinya. Makcik itu memandang kami dengan hairan, kemudian tersenyum gembira. Kamu berdua yang makan nasi lemak semalam. Jumpa di sini pula. Kami nak balik hari ini. Makcik pula? Tanyaku. Makcik datang hantar anak perempuan makcik, dia nak sambung belajar di China. Jawapan itu membuat kami lebih terkejut. Betulkah? Pergi bandar mana? Tanya Xiaomei dengan teruja. Shanghai. Anak makcik belajar muzik. Gadis muda yang kelihatan seperti anak makcik itu tersenyum malu. Tiba-tiba, hatiku terasa hangat. Orang yang begitu baik dengan kami semalam, hari ini bertemu semula sebagai seorang ibu yang menghantar anaknya ke China. Dunia ini begitu kecil dan menakjubkan. Saya tinggal di Shanghai. Kalau perlukan apa-apa bantuan, boleh hubungi saya, aku menghulurkan kad namaku. Makcik itu mengambil kad nama dengan terharu. Betul ke, nak? Terima kasih banyak-banyak. Anak makcik pertama kali ke China, risau betul makcik. Tiba-tiba, dia mengeluarkan sesuatu dari bagnya. Sebuah patung kecil yang memakai pakaian tradisional. Ambillah cenderahati dari Malaysia ni, anggaplah sebagai pembawa tuah. Pada saat itu, mataku berkaca-kaca. Orang asing yang baru bertemu semalam, hari ini memberikan hadiah seolah-olah kami kawan lama. Ini adalah pengalaman pertamaku. Terima kasih banyak-banyak makcik. Saya pun ada hadiah untuk anak makcik. Aku mengeluarkan kuih bulan dari China dari beku. Ini kuih paling terkenal di China. Kami bertukar-tukar hadiah dari negara masing-masing. Ini bukan sekadar pertukaran barangan, tetapi pertukaran budi. Pengumuman di lapangan terbang berkumandang. Penerbangan ke China sudah mula memanggil penumpang. Kami mengucapkan selamat tinggal kepada makcik itu dengan berat hati. Nanti jumpa di Shanghai, ya. Dalam perjalanan ke pintu pelepasan, aku singgah ke tandas. Di sana, aku bertemu semula dengan makcik pembersih yang kujumpai di lapangan terbang semalam. Dia masih memakai uniform biru, rambutnya sudah memutih, tetapi gerak-gerinya masih lincah. Yang mengagumkan, dia masih mengingati aku. Adik orang luar yang datang semalam kan? Dah nak balik ke? Aku tidak mengenalinya, tetapi dia mengingati aku. Tiba-tiba hatiku terasa hangat. Di lapangan terbang yang begitu sibuk, bagaimana dia boleh mengingati orang asing yang baru ditemuinya sekali semalam? Ya, makcik, hari ini balik. Macam mana makcik boleh ingat saya? Tanyaku.
Hatiku terasa sangat terharu. Pramugari orang luar, Makcik ingat semua. Selalu nak tahu macam mana kamu semua pandang negara kami. Harap-harap bawa balik kenangan manis. Ya, dia tersenyum gembira. Kedutan di sekeliling matanya mekar seperti bunga. Kemudian, dia mengeluarkan sebentuk rantai, kunci kecil dari poket bajunya. Ia berbentuk wow bulan. Cenderawati dari Malaysia. Ambillah, mungkin tak ada nilai, tapi ini tanda hati dari Makcik. Kali ini, aku tidak dapat menahan air mataku. Air mata mengalir laju seperti mutiara yang putus talinya. Aku pernah ke lapangan terbang di seluruh dunia, tetapi ini kali pertama, ada seorang pekerja pembersihan yang mengingati aku sebagai seorang manusia dan malah memberikanku hadiah. Di China, pekerja pembersihan adalah golongan bawahan, tiada siapa yang peduli. Tetapi Makcik ini kelihatan begitu bermaruah dan hangat. Terima kasih banyak-banyak Makcik. Saya akan ingat Makcik sampai bila-bila. Suaraku bergetar sehingga tidak mampu berkata apa-apa lagi. Makcik itu melihat aku menangis dan mengusap bahuku perlahan-lahan. Janganlah nangis. Malaysia sentiasa alu-alukan kamu. Ingat yang baik-baik saja tentang Malaysia. Dan ingat, dalam dunia ini masih ramai orang baik. Dia menggenggam tanganku. Datang lagi, ya. Di sini, Malaysia sentiasa mengalu-alukan kamu. Tangannya kasar, tetapi begitu hangat, seperti tangan seorang ibu. Aku mengambil rantai kunci itu dengan tangan yang terketar-ketar dan berjalan ke pintu pelepasan. Xiao Mei melihat air mataku dan terkejut. Suin, ini kali pertama saya nampak awak menangis. Saya pun baru pertama kali nampak diri saya menangis. Jawabku sambil tersenyum walaupun air mata masih mengalir. Selama bertahun-tahun, aku fikir aku tidak punya air mata. Fikir hatiku telah menjadi ais. Tetapi kehangatan Malaysia telah mengembalikan kemanusiaanku. Semasa menaiki pesawat, aku melihat pemandangan terakhir Malaysia melalui tingkap. Matahari terbenam, mewarnai langit dengan keemasan. Ini bukan lagi sebuah persinggahan, tetapi titik perubahan dalam hidupku. Destinasi hatiku. Apabila duduk di dalam pesawat, aku memandang rantai kunci itu dan berfikir, Malaysia mempunyai sesuatu yang lebih maju daripada teknologi, yaitu jiwa yang saling menghormati dan mengambil berat. Itulah kemajuan yang sebenar. Apabila pesawat berlepas, satu niat baru timbul di hatiku. Ratu Ais tidak ada lagi. Kehangatan Malaysia telah mengubahku sepenuhnya. Sekarang, aku bersedia untuk kembali ke Shanghai dan menyebarkan kehangatan itu. Tetapi aku tidak tahu bahawa kisahku di Malaysia akan mencipta satu fenomena besar di dunia maya. Apabila tiba di Shanghai, aku melakukan sesuatu yang berbeza buat pertama kali dalam 8 tahun. Aku berkongsi pengalamanku di Malaysia di media sosial. Saya pernah fikir Malaysia hanyalah sebuah persinggahan, tetapi pengalaman selama 2 hari telah mengubah pandangan hidup saya sepenuhnya. Orang di sini mengajar saya apa itu kehangatan sebenar. Aku menulis tentang makcik pembersih di lapangan terbang, makcik gerai nasi lemak di pasar, dan kebaikan-kebaikan kecil yang tidak terkira daripada orang yang tidak dikenali. Aku menggambarkan senyuman mereka, kesabaran mereka, dan keprihatinan mereka terhadap orang asing. Sambutan yang diterima di luar jangkaan. Beribu-ribu komen membanjiri dari seluruh dunia. Mereka berkongsi pengalaman mereka sendiri di Malaysia. Saya juga rasakan kehangatan yang sama di Malaysia. Orang Malaysia memang berbeza. Hati mereka sangat indah. Negara itu membuatkan saya percaya semula pada kebaikan manusia. Masa saya sesat di Malaysia, ada orang asing hantar saya jalan kaki selama 10 minit. Seminggu kemudian, syarikat penerbangan memberikan tawaran istimewa kepadaku. Mereka mahu membuka laluan penerbangan tetap ke Malaysia dan mahu aku memegang jawatan ketua pramugari, bertanggungjawab untuk pertukaran budaya antara China dan Malaysia. Aku bersetuju tanpa berfikir panjang. Aku mahu menjejakkan kaki semula ke bumi yang hangat itu. 2 bulan kemudian, aku kembali berdiri di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Kali ini, bukan untuk singgah, tetapi untuk memulakan pekerjaan impianku. Apabila melalui tandas yang sama, aku bertemu semula dengan makcik pembersih itu. Dia melihatku dan menyapa dengan gembira. Dah balik, ya? Makcik tahu kamu mesti akan datang lagi. Sekarang saya kerja untuk laluan penerbangan ke Malaysia. Boleh datang selalu, kataku, suaraku sedikit bergetar.
Baguslah tu. Selamat pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Perkataan itu kedengaran begitu tepat. Malaysia telah menjadi rumah keduaku. 6 bulan kemudian, aku memohon visa menetap jangka panjang di Malaysia. Aku mahu belajar bahasa Melayu, mahu memahami budaya negara ini dengan lebih mendalam. Setahun kemudian, aku membuka sebuah pusat kebudayaan Cina yang kecil di Kuala Lumpur. Aku mahu memperkenalkan negaraku kepada rakyat Malaysia, sama seperti bagaimana mereka telah menunjukkan kehangatan kepadaku. Makcik gerai nasi lemak sering datang melawat. Anak makcik belajar muzik di Shanghai dengan baik. Terima kasih pada kamu. Anak makcik dapat sesuaikan diri dengan cepat, dia selalu berkata begitu. Makcik pembersih pula, selepas bersara, sering datang ke pusatku. Kamu dah buat negara kita terkenal satu dunia, katanya dengan bangga. Tak betul tu, makcik. Malaysia yang mengubah saya, bukan saya yang membuat Malaysia terkenal. Selepas tinggal di Malaysia selama setahun, aku memahami keistimewaan negara ini dengan lebih mendalam. Setiap pagi apabila pergi ke pasar untuk membeli barang dapur, orang akan menyapa, "Suyin dah sampai." Seolah-olah aku sudah menjadi sebahagian daripada komuniti ini. Peniaga sayur akan memilihkan sayur yang paling segar untukku. Makcik penjual buah akan memberiku rasa kemanisannya dahulu. Abang penjual ikan akan mengajar cara memilih ikan yang paling segar. Perasaan diterima seperti ini tidak pernah aku rasai di China. Di Shanghai, jiran-jiran tidak mengenali antara satu sama lain. Tetapi di Malaysia, aku merasai kehangatan sebuah komuniti. Belajar bahasa Melayu sangat menyeronokkan. Guruku ialah Cikgu Mariam, berusia 60-an. Sebelum bersara, beliau seorang guru bahasa Melayu. Beliau akan membetulkan sebutan dan intonasiku dengan sabar. Suyin, perkataan terima kasih, kena sebut dengan intonasi yang betul. Tak apa, perlahan-lahan belajar. Bahasa Melayu memang susah. Kamu dah banyak kemajuan. Kata-kata itu memberiku semangat. Kadang-kadang, aku pergi mendaki bukit bersama rakan-rakan Malaysia. Cameron Highlands, Bukit Fraser, Broga Hill. Alam semula jadi Malaysia juga sangat indah. Tetapi yang lebih indah ialah masa yang dikongsi bersama rakan-rakan. Rakan Malaysiaku bernama Nurul, seorang jururawat. Dia seorang yang ceria dan baik hati. Dia selalu menjaga aku, seorang warga asing. Suyin, awak dah banyak berubah, kata Nurul. Dulu masa baru sampai, awak dingin sangat, tak banyak cakap. Sekarang dah lebih mesra, pandai bergurau pula tu. Aku tersenyum. Malaysia yang ubah saya. Orang di sini ajar saya untuk merasai hidup dengan hati. Semasa perayaan Hari Raya, keluarga Nurul menjemputku untuk beraya bersama. Walaupun aku orang asing, mereka melayanku seperti ahli keluarga. Kami bermaaf-maafan, menikmati juadah raya bersama. Suasananya begitu hangat dan penuh kegembiraan. Suatu hari, berlaku kecemasan di dalam LRT. Seorang pakcik pengsan dan rebah. Orang di sekelilingnya segera datang membantu. Ada yang menelpon ambulans, ada yang memberi bantuan awal, ada yang menghalang orang lain daripada mengerumuni. Aku juga turut membantu, menggunakan bahasa Melayu yang telah kupelajari untuk menenangkan isteri pakcik itu. Makcik jangan risau, ya, ambulans dah nak sampai. Makcik itu menggenggam tanganku dan berkata, terima kasih, nak, pandai kamu cakap Melayu. Pada saat itu, aku tahu aku bukan lagi orang asing. Aku adalah sebahagian daripada masyarakat ini, mampu memberi sumbangan kepada masyarakat ini. 3 tahun kemudian, hari ini aku berdiri di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Bukan untuk pergi, tetapi untuk menyambut seorang tetamu istimewa. Xiao Mei akan datang bekerja di Malaysia. Dia telah dipilih oleh sebuah syarikat penerbangan Malaysia dan akan memulakan hidup baru di Kuala Lumpur. Apabila dia mendengar kisahku di Malaysia, dia terus memohon pekerjaan di sini. Apabila melihatnya berjalan keluar dari balai ketibaan, aku teringat akan diriku 3 tahun lalu. Ratu Ais yang dingin dan meragui segalanya. Di dalam matanya kini ada kebimbangan tetapi juga harapan. Suyin, dia berlari memelukku. Kau nampak lain betul. Lebih ceria dan lebih hangat. Aku tersenyum. Dalam hatiku pun dah berubah berkat kesyukuran. Dahulu, pandangan matanya dingin seperti ais kutub. Sekarang, hangat seperti mentari musim bunga. Kami menaiki bas ke Kuala Lumpur.
Xiao Mei merenung keluar tingkap dengan rasa ingin tahu, sama seperti aku 3 tahun lalu. Tetapi yang berbeza, sekarang aku boleh menceritakan segala-galanya kepadanya. Di sinikah tempat yang mengubah kau? Bukan tempatnya saja, tetapi orang-orangnya, jawabku sambil memandang pemandangan yang sudah tidak asing lagi. Malaysia mengajar aku apa itu kehangatan manusia yang sebenar, dan kau juga akan merasainya. Apabila tiba di Kuala Lumpur, aku membawanya ke pasar itu. Ini telah menjadi ritualku. Setiap rakan dari Cina yang datang ke Malaysia, aku akan bawa ke sini. Makcik gerai nasi lemak melihat kami dan sangat gembira. Beliau kini berusia 70 tahun, tetapi masih sihat. Suin, bawa kawan baru ya, tanyanya dalam bahasa Melayu yang fasih, dan cuba bercakap Inggris sedikit. Welcome to Malaysia. Dia orang Cina juga. Baru datang kerja di sini, aku memperkenalkan dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayuku kini sudah sangat lancar. Makcik itu segera menyediakan nasi lemak istimewanya. Sambal yang kurang pedas, lauk yang lebih banyak. Orang luar makan pertama kali kena perlahan-lahan. Dah biasa nanti, baru makan rasa original. Melihat riak wajah terkejut Xiao Mei, aku teringat akan keterharuanku pada kali pertama. Perasaan dijaga dengan penuh prihatin oleh orang yang tidak dikenali tidak akan pernah dilupakan. Kau akan suka tempat ni, kataku kepadanya dengan penuh keyakinan. Malam itu, di pangsapuri kecilku, Xiao Mei bertanya, kau menyesal tak tinggalkan Cina? Aku berfikir sejenak, kemudian menjawab, tak menyesal langsung. Aku jumpa diri aku yang sebenar di sini. Di Cina, aku hanyalah mesin yang dingin. Tapi di Malaysia, aku belajar untuk menjadi manusia. Ratu Ais dah betul-betul hilang? Hilang. Kehangatan Malaysia telah mencairkan semua ais itu. Sekarang, aku adalah Suin, seorang manusia biasa yang boleh ketawa, menangis, dan menyayangi. Aku mengeluarkan rantai kunci Wow Bulan yang diberikan oleh makcik pembersih dan patung tradisional dari makcik nasi lemak. Selama 3 tahun, ia sentiasa bersamaku. Ini bukan sekadar cendera hati, tetapi simbol kembalinya aku menjadi manusia. Setiap kali melihatnya, aku akan teringat kehangatan yang diajar oleh Malaysia. Xiao Mei memandangku dengan serius. Aku pun nak berubah macam kau. Di Cina, aku rasa aku pun akan jadi Ratu Ais. Kau pasti boleh, kataku dengan tegas sambil menggenggam tangannya. Malaysia ada magis yang membuatkan orang menjadi lebih baik. Orang di sini akan menggunakan kehangatan mereka untuk mencairkan tembok ais di dalam hati kau. Keesokan paginya, kami pergi ke dek pemerhatian di sebuah menara tinggi di Kuala Lumpur. Apabila melihat ke bawah, seluruh bandar kelihatan. Cahaya matahari menyinari, segalanya berkilauan. Bandar ini penuh dengan cerita, kataku sambil menunjuk ke jalan-jalan di bawah. Setiap sudut ada kenangan yang hangat. Setiap orang ada kisah kebaikan. Ceritakan kenangan kau yang paling berharga, pinta Xiao Mei. Aku teringat akan nenek penjual buah pada hari pertama dan kebaikan orang ramai yang segera membantunya. Kadang-kadang, kebaikan yang paling kecil boleh memberi impak yang paling besar. Satu perkataan, satu senyuman, satu keprihatinan kecil boleh mengubah hidup seseorang. Sekarang, aku selalu cakap, terima kasih kepada setiap pekerja perkhidmatan. Bukan hanya kepada mereka, tetapi kepada semua yang berbakti kepada masyarakat. Pekerja pembersihan, polis, jururawat, guru, pemandu. Aku belajar untuk melihat nilai setiap orang. 3 tahun ini, aku telah mempelajari falsafah hidup rakyat Malaysia. Layan semua orang sebagai individu yang penting. Ambil berat tentang orang di sekeliling dengan hati, tunjukkan kasih sayang yang besar dalam perkara-perkara kecil. Dan percaya bahawa manusia pada dasarnya adalah baik. Rakan-rakan yang pulang ke China berkata aku banyak berubah. Kau dah lebih mesra dan menawan, kata mereka. Senyuman kau nampak lebih tulus. Aku berharap dapat membawa kehangatan ini pulang ke China. Tetapi aku tahu perubahan memerlukan masa dan kesungguhan. Malaysia mengambil masa 3 tahun untuk mengubahku. Mungkin aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk membuat lebih ramai orang merasai kehangatan ini. Setiap kali ada rakan dari China datang ke Malaysia, aku akan membawa mereka ke pasar itu, bertemu dengan makcik gerai nasi lemak. Beliau akan sentiasa berkata, Malaysia sentiasa mengalu-alukan kamu semua. Kita semua satu keluarga.
Dan dia akan bersungguh-sungguh memasak makanan yang terbaik, seolah-olah untuk anak cucunya sendiri. Inilah Malaysia. Bukan kerana teknologi yang maju, bukan kerana pemandangan yang indah, tetapi kerana jiwa rakyatnya yang indah. Kerana orang di sini percaya pada kekuatan kasih sayang dan kebaikan. Sambil berdiri di dek pemerhatian, aku berkata kepada Xiao Mei, "Selamat datang ke tempat yang akan mengubah hidup kau. Bersedialah untuk diselubungi kehangatan." Angin bertiup lembut. Kuala Lumpur bersinar di bawah kaki kami. Seperti yang dikatakan oleh makcik pembersih itu 3 tahun lalu, datang lagi, ya, aku benar-benar telah kembali. Bukan sekadar kembali, aku di sini. Inilah rumahku, akarku, dan masa depanku. Kisah Ratu Ais telah berakhir. Tetapi kisah Swin, seorang anak Malaysia, baru sahaja bermula.